kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana hari ini dapat sama-sama kita bertemu dengan guru mulia kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar, merupakan mudir kepada Zaliyah As-Siddiqiyah At-Tahqiqiyah serta Penimah Melaka. Jadi tanpa buang masa, kita menjemput guru kita untuk memimpin majlis pada pagi ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbati wa ikhtassa arwahahum bi syuhuri azamati. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manba'ul ulumi wal anwar wa ma'dinul ma'arif wal asrar. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa huwa asyraful qail, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Yang dikasihi saudara pengurus majelis, yang dikasihi tamu daripada Istiqlal Perlis. Namanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan taufik dan inayah serta riayah dapat bersama-sama kita pada pagi yang berkat ini bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dahulu, kami daripada Zawiyah mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan para pelajar sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita menghasilkan natijah yang besar, memberikan manfaat untuk meneruskan bagi umur kita yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala menyeru secara khusus kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh yang berhasrat jahat untuk merosakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini dua langkah yang besar yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci. Pertama, fasbutu hendaklah kamu istiqamah, tetap dalam
la'allakum tuflihun, tetap kamu akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Oleh kerana zaman yang kita berada ini setengah daripada zaman telah disifatkan oleh Rasulullah SAW fitnah yang begitu banyak. Dalam hadis yang sahih disebut oleh Nabi SAW kepada para sahabat, "Man ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira, wa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajis." Barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu, wahai sahabat, maka kamu akan melihat perpecahan umatku yang terlampau banyak. Maka jalan keluar yang disebut oleh Rasulullah SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, perjalanan atau sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah para sahabat-sahabat yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara berpegang dengan sunnah tersebut, Rasulullah SAW menyebut, "Abdu 'alaiha bin nawajis." Hendaklah kamu gigit dengan gigi geraham kamu. Ini kinayatun an syiddati tamassuk 'ala sunnah. Kinayah daripada berpegang sungguh-sungguh dengan perjalanan Rasulullah SAW. Berjaya kita berpegang sampai akhir hayat, ke mana selamat hidup di dunia dan akhirat. Gagal kita berpegang dengan sunnah baginda Islam, maka jahanamlah hidup seseorang di dunia dan akhirat. Oleh kerana itu, apa yang dimaksudkan at-tamassuk 'ala sunnah? Sana sini manusia mendakwa mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Kumpulan mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, Islam diceruk mengaku sunnah wal jamaah, masing-masing mendabik dada merebut jawatan as-sunnah wal jamaah. Maka apa yang perlu dipaham kepada kita, pertama, at-tamassuk. Apa makna berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana disebut dalam hadis baginda SAW, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih." Atau kama qala. Rasulullah mengarahkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan sunnah. Yaitu Al-Quran, dua pegangan, atau tinggalkan daripada kamu dua peninggalan. Selama kamu berpegang teguh dengan dua peninggalan ini, kamu tidak akan sesat. Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah berpegang sekadar kita ambil tangan kanan kita pegang Quran, tangan kiri pegang kitab-kitab hadis? Begitu. Masalah dia berpegang. Contohnya hadis sahih, kita nak berpegang. Hadis sahih, tapi kadang fahaman dia tidak sahih, masalah. Ya. Contoh dalam nyatakan ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ghuslul Jum'ah, mandi pada hari Jumaat, wajibun, wajib. Lapas terang sarih hadis sahih. Waw, alif, jim, ba, wajib. Ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang telah bermimpi, mana orang yang telah balik. Maka wajib kita kena mandi tiap-tiap hari Jumaat, kalau zahir hadis. Tapi kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan sunnatun muakkadatun? Dalam kitab-kitab fiqh menyatakan mandi pada hari Jumaat bagi orang yang nak pergi ke Jumaat ialah sunnatun muakkadatun, ialah sunat yang kuat dituntut. Sedangkan hadis mengatakan wajib. Ini masalah ni. Hadis sahih, pemahaman ini perkara yang penting supaya pahaman dia pun sahih sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut cara zahir,
Kita mengatakan macam mana pula? Ulama mengatakan sunat, sedangkan hadis terang-terang mengatakan wajib. Maka sarif, benda yang memalingkan makna ini adalah fi'lus sahabah. Pada satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menyampaikan khutbah. Lalu masuk Sayyidina Osman dalam keadaan wajahnya orang yang tidak mandi. Atas mimbar itu juga Sayyidina Umar menyatakan, "Hei Osman, kamu mandi atau tidak?" Sayyidina Osman kata tak. Lalu Sayyidina Umar meneruskan khutbah ini. Kalau wajib sebagaimana zahir, Sayyidina Umar tahu kan, kalau silap sikit dia tarik pedang ni. Ini fi'lus sahabah. Sedangkan sahabat ni bukan calang orang. Rasulullah ada aku. Ya. Pegang kau dengan sunnahku wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Siapa dia khulafa'ir rasyidin? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan begitu sahabat yang lain. Maksud di sini berpegang satu tuntutan, memahami kehendak yang sebenar daripada hadis adalah satu ketuntutan. Banyak yang diwar-warkan sekarang, kita berpegang hadis sahih. Dia tidak mengutarakan cara berpegang betul-betul pahaman daripada hadis sahih itu. Ini masalah ni. Ya, banyak gulungan-gulungan sekarang yang mewawarkan nak pegang hadis sahih, tapi mafhum hadis kadang tak sahih. Ini masalah. Ya. Itu satu contoh pembukaan inilah. Supaya kita jangan keliru di akhir zaman. Rasulullah menyatakan, satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang di akhir zaman fitnah, fitan, jam'u fitnatun. Jamak daripada kalimah mufrad dia fitnatun, fitan, jamak. Bermakna apa? Terlampau banyak, berlambak-lambak, bersepah. Ya, maknanya pahaman-pahaman yang bukan-bukan. Fitnah yang terlampau banyak berlaku di akhir zaman. Sekarang kita tengok berbagai fitnah di negara kita. Syiah meluar luasa sekarang. Ya, berbagai-bagai pahaman ahli zahir dan sebagainya. Ya, ini menuntut kita berhati-hati. Supaya kita terang, jelas dengan apa sebenar yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu satu. La yanju minha illa bil ilm. Takkan selamat, takkan lepas, takkan berjaya melainkan dengan ilmu. Ilmu yang mana allazi yattasilu sanadihi ila Rasulillah SAW. Yang mana sanad dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berbeza antara ilmu secara talaki dengan ilmu secara kajian. Talaki kita ambil daripada guru kepada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia punya keaslian sanad itulah penting. Sebagaimana hadis diukur darajatnya dengan rijal, dengan sanad-sanad dia. Ada yang sahih, ada dhaif, adhaf dan seumpamanya. Satu. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, dengan hidayah, inayah dan riayahnya. Kita insan yang kerdil, yang dhaif ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala nikmatul uzma, nikmat yang paling besar, al-iman. Dalam gelombang hidup manusia di akhir zaman yang tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat amat ngeri apabila disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam keadaan akhir zaman, sehingga berdoa, ya Rasulullah, memohon Rasulullah mendoakan agar ia tidak bertemu dengan suasana akhir zaman. Sahabat yang begitu hebat imannya, yang Nabi ibaratkan sahabat macam bintang. Ashabi kan nujum bi'ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana satu kamu ambil, kamu akan dapat petunjuk hidayat daripada Allah Ta'ala. Sahabat yang kuat ini, ashabi kulluhum udul, sahabatku semuanya adil, pun tak sanggup duduk zaman apabila digambarkan oleh Rasulullah SAW akhir zaman. Maka kita yang tidak sempat melihat menatap wajah Rasulullah,
kita yang telah ditaksis oleh iradatullah, tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat menatap wajah yang mulia, dan tidak juga dapat bersama dengan sahabat-sahabat yang menjadi anak tarbiyah didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tabi'in, kita juga tidak berkesempatan. Sedang kurun ini diaku oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni summa alladhina yalunuhum summa alladhina yalunuhum summa sakata au kama qala. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, kemudian kurun yang mengiringi kurunku itu kurun para sahabat, dan kurun yang mengiringi kurunnya kurun tabi'in. Summa sakata, kemudian Nabi diam. Bermakna kurun yang kita duduk, ada kurun yang tidak ada jaminan daripada Rasulullah SAW. Kurun yang amat cemas, kurun yang amat bahaya, khatar yang sangat banyak. Sebab Rasulullah yang sangat-sangat mengasihi umat, memberi pesanan yang sangat-sangat besar kepada kita, supaya kita tamassuk bisunnati, berpegang teguh dengan sunnah perjalanannya, agar umat ia dapat bersama dengan dia fil jannah. Oleh kerana itulah kita berhajat sangat kepada panduan kepada para ulama yang muktabar, untuk kita memahami kehendak Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah zaman yang sangat-sangat kita memerlukan petunjuk daripada ulama-ulama yang muktabar, timbul ujian besar, serangan kepada para ulama. Sebagaimana yang berlaku dalam negara kita pada ini. Diberilkan ulama dengan berbagai-bagai tuduhan, label-label yang tidak senonoh. Sedangkan ulama-ulama yang berjuang, berjihad perjalanan Allah Ta'ala, dilabelkan nama dengan nama yang tidak senonoh. Ini berapa liciknya gerakan orientalis yang sangat jahat. Dan benda ini sebenarnya menjadi amaratus sa'ah, tanda kiamat, yang semakin hampir, yang telah didedahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtalihumullahu bisalasatil balayat awwaluha yurfa'u al-baraka min kasbihim wa saniha yusallitullahu sultanan jairah wa salisuha yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Akan datang satu zaman kepada umatku, dan inilah zamannya. Manusia lari daripada para ulama-ulama yang ikhlas menyatakan Islam. Ulama dituduh, dinista, dilabelkan dengan label yang berbagai-bagai. Bukan sekadar mereka lari tidak memakai pandangan ulama, tapi mereka hentam ulama begitu hebat. Maka mereka akan menerima bala yang besar daripada Ta'ala. 3 bala akan menimpa mereka. Yang pertama, yurfa'u al-baraka min kasbihim. Tuhan sentap daripada kehidupan mereka keberkatan. Tak ada berkat lagi dah. Kalau tak ada berkat, ibarat gula tidak ada manisnya. Garam sudah hilang masinnya. Maka tak ada perlu kita simpan, mana tak ada memberi faedah apa. Sebab kita dalam Islam, satu teori yang tidak ada dalam orientalis, iaitu al-barakah, keberkatan itu penting. Dan yang keduanya, bala lagi yang besar, yang sedang juga kita hadapi sekarang. Yusallitullahu sultanan jairah. Tuhan taslit, kerasi mereka dengan pemimpin-pemimpin yang jahat. Pemimpin akhlaknya matang binatang, akhlak-akhlak kekhaiwanan. Mereka menekan Islam di segenap sudut. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya lagi bahaya paling besar, ni over limit. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka mati tak ada iman. Nauzubillah. Ini habis. Ini bala apabila mereka menyerang ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya, ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa berada dalam pimpinan para ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang benar-benar menjejaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahajalah yang insya-Allah
kita akan diberikan nur petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Yang ketiganya ialah kita menjadi kewajipan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang tinggi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza laqitum fi'atan fasbutu, apabila kamu bertemu dengan suasana musuh-musuh Islam merancang kerja jahat secara terang atau sulit dengan berbagai-bagai perancangan, fasbutu, hendaklah kamu istiqamah, tetap, jangan berganjak hatta nyawa tanggal daripada jasad sekalipun. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi maksiatih. Kamu mati kena mentaati Allah Ta'ala lebih baik daripada kamu hidup menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanan insan yang termulia Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, untuk memberikan kemantapan dalam bertembung suasana gelombang ujian yang sangat dahsyat, hubungan dengan Allah menjadi satu prasyarat yang amat besar. Fazkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena banyak menyebut, mengingati akan Allah Taala. Dan sunnah yang terbesar ialah mudawamatu zikr, kekal hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Firman Allah Taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingati Allah Taala dalam keadaan ia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, ai ala kulli halin. Dan ini sunnah yang terbesar yang ada pada Rasulullah SAW yang disebut dalam Taurah. Apabila Nabi SAW berdebat dengan Ibnu Suryah, Abdullah bin Suryah, ketua Dewan Ulama Yahudi. Ya, dia minta Nabi bertanya, apa tanda yang kamu Nabi akhir zaman? Bertanda Nabi menyatakan bahawasanya, mula-mula dia tanya, apa sebab anak menyerupai ayah dan ayah anak menyerupai ibu? Dalam Taurat menyatakan yang boleh menjawab ni Nabi akhir zaman. Rasulullah menyatakan apabila air benih lelaki tertinggi daripada perempuan, anak menyerupai bapa. Dan apabila sebaliknya berlaku, maka ia akan menyerupai perempuan. Dia kata benar engkau. Diminta lagi. Makin terbesar Nabi menyebut, tidurlah mataku tetapi hatiku tidak tidur. Hatiku sentiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tidur apatah lagi dalam keadaan jaga. Itu sifat rohani Rasulullah SAW yang perlu ditiru. Sebab tu ulama-ulama tariqah sufiyah yang ada sanad yang jelas kepada Rasulullah SAW, setengah daripada menggunakan zikir sir. Tarik nafas kita Allah, turun nafas kita pun Allah. Allah, Allah sentiasa mudawamah. Ini nas Quran sebut bahawa kita kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dalam Quran kalau kita lihat lafaz zikir, tuan akan ujung dia tengok zikran katsira, zikir yang banyak. Adapun zikir yang sikit itu sifat munafik. La yazkurunallaha illa qalila. Itu nas Quran. Orang munafik dia tak sebut nama Tuhan melainkan sedikit ni. Sebab hati dia tidak ada karen dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya kosong, mulutnya saja menyatakan benda baik, padahal hatinya kosong daripada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena mendekati ulama-ulama sufiyah yang mereka ini sebenarnya menguasai perjalanan kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab seorang ulama besar dari India, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Syari'atun kasafinatin wa tariqatul kabahri summa haqiqatun durun ghalah. Inna syari', sungguhnya jalan al-mutaba'ah yang diikut daripada Rasulullah SAW, syariah dia ada syariatnya. Wa tariqah dan ada tariqahnya. Wal haqiqah dan ada hakikatnya. Apa makna syariat? Dimisalkan syariat kasafinah, seperti perahu. Dan hakikat kal bahar, seperti laut. Dan hakikat ialah durun ghalah, pemata yang mahal harganya, duduk di dasar laut.
Apa itu? Durun ghalah. Durun ghalah, permata yang mahal. Inilah yang disebut dalam hadis sahih Nabi SAW. Ketika Jibril alaihissalam melagakan lututnya dengan Nabi SAW menyatakan, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Itu dipanggil durun ghalah, permata yang sangat mahal. Yang disebut dengan maqamul ihsan. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Ka'anna. Bukan lihat, seolah-olah. Tidak siapa yang boleh melihat Allah di dunia dengan mata kepala dalam keadaan jaga. Siapa dakwa, faqad kafar, kufur orang itu. Sebab bertentangan dengan ayat. Dalam ayat 103 daripada surah Al-An'am. La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Kamu tidak boleh melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kamu di dunia. Bahkan Tuhan yang melihat kamu. Jadi maksud Nabi ka'annaka tarah, seolah-olah. Kita bayangkan dalam kita membuat satu pekerjaan, kita punya mando, bos kita, ketua duduk depan. Macam kita akan buat kerja. Kerja tu akan mempengaruhi. Ya, kita pandang dia ada tu, mempengaruhi kita kerja ada sempurna. Sama ada kita punya bos tu garang sangat, atau bos ni orang yang sangat baik. Dua-dua ni akan mempengaruhi kerja kita. Sebab tu ulama sufi meletakkan dua makam. Satu dipanggil iaitulah jalalullah, yang kedua dipanggil iaitulah sifat jamalullah. Adakala Tuhan mentajalikan kekerasan dia, adakala Tuhan mentajalikan akan kelemah lembutan dia. Dua perkara ini apabila mempengaruhi jiwa manusia, dia akan membuat ibadat dengan cara yang betul. Semua ibadat dia akan cantik, bersih, lillahi ta'ala betul. Ini satu benda yang amat besar. Dan dia akan menuju buat ibadat ini dalam keadaan sempurna. Kalau tidak boleh duduk dalam keadaan ini, yang pertama, yang dinamakan oleh ulama, ditasmiahkan dengan nama maqamil musyahadah. Diturun makam yang kedua. Fa'innahu yarak. Fa'innahu SWT yarak, sentiasa melihat pandang akan kamu. Ini dipanggil maqamil muraqabah. Bawah muraqabah baru dipanggil muhasabah. Ini peringkat yang ada dalam hadis sahih yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bahawa kita terasa yang kita dilihat pandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan dia, tempat yang disuruh kita menghadap Allah Ta'ala pun kadang-kadang masih cedera dan cacat. 30, 40 tahun, 50 tahun kita sembahyang tak sampai matlamat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran, wa aqimis salah li zikri. Dirikan kamu akan sembahyang untuk kamu tawajuh, mana mengingati dan menghadapkan diri kamu kepada Allah Ta'ala. Ini baru rakaat pertama, belum habis iftitah salah. Doa iftitah tak habis dah sampai Maidin. Rakaat kedua pergi Tesco, rata dia mengayau. Dalam 4 rakaat, utara, selatan, rata dia mengayau. Dia buat kira-kira dalam semayang pun ada. Pejabat dia masuk semayang, orang laut dia masuk dalam semayang, habis jadi tong sampah semayang dia. Maka dia tak dapat hakikatus salah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembayang menjadi benteng kepada orang yang daripada fahsya' dan mungkar. Persoalan kenapa orang sembayang dalam masa yang sama dia makan rasuah. Dia sembayang, dalam masa yang pertama dia menipu orang. Dan masa yang bersama lagi teruk ditentang agama Allah Ta'ala pula. Yang kunut baca doa, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka sungka ya Allah takdi, yang menghukum, bukan engkau dihukum. Keluar semayang, dia ulang hukum Tuhan. Hukum Tuhan disepak dalam longkang. Ini kenapa ni? Ini semua pembinaan jiwa mereka tidak ada. Sebab itu untuk membina jiwa kita, memerintah diri kita, untuk saya kata lebih besar, keluarga, masyarakat, negara, kita sendiri. Maka Allah Ta'ala syaratkan supaya tasfiyatul qalb, pembersihan dalam kena ada. Itu disebut dalam Al-Quran, suratul Kahfi. Kita baca hari Jumaat, sunat baca kan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Wala tuti' lanahi. Wala tuti', jangan kamu taat. Kalau bahasa mudah kita, jangan kamu lantik pemimpin kamu, itu maksudnya. Man aghfalna qalbahu an zikrina. Mereka yang batin hati dia lalai daripada Allah Ta'ala.
Orang yang tak reti mengingat Tuhan, dia tak layak menjadi pemimpin. Itu nas Quran. Kalau hadisnya nak tanya sahih tak sahih pula, itu nas Quran. Wala tuti' man aghfalna qalbahu qalbah. Hati kan disebut. Terang, jelas. Lafaz sarih daripada Quran. Wattaba'a hawahu, dan kedua, ittiba', diikut akan nafsu dia. Sehingga dia mempertuhankan nafsu sebagaimana ayat afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Kamu tidak lihat kalau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Dia orang yang mengikut nafsu, dia tidak layak menjadi pemimpin. Hatta diri dia sendiri pun dia tak boleh nak pimpin. Macam mana dia nak bawa orang dekat ke Tuhan, dia sendiri jauh daripada Ta'ala. Kaifa nad'un nas ila Allah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kamu nak tarik orang dekat ke Tuhan, mu sendiri jauh dari Allah Ta'ala. Ini di antara perkara besar disebut oleh suratul Kahfi. Dan yang ketiganya, wa kana amruhu furuta, tindakan dia menyongsang daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, perjalanannya maksiat, duduknya maksiat, mata tengok maksiat, mulut cakap benda maksiat dan sebagainya. Ini syarat kepimpinan telah luput dalam kepimpinan negara kita ni. Satu syarat pun tak ada. Bila syarat sudah tidak ada, tunggulah. Sudah luput tarikh. Kalau air tu tulis dia guna sebelum 09. Kita dah apa nak masuk 2020. Kita kata minum je lah, sikit lagi bergulung perut dia. Dia minum air luput tarikh. Jadi pemimpin yang ada sekarang ni semua pemimpin luput tarikh. Ya, kita duduk memang jahanam kerja-kerja. Itu punya apa? Hati telah rosak. Sebab tu pembentukan ruhaniah ada perkara yang sangat besar yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila hati manusia bersih, yang lain akan cantik. Ya. Inna fi jasadi bani Adam, dalam hadis sahih Nabi kita, inna fi jasadi bani Adam mudghah, iza saluhat sa'il jasadu kullu, wa iza fasadat sa'il jasadu kullu, ala wahyal qalb. Dan jasad anak Adam ada seketul daging, bila dia baik, semua baik, bila dia rosak, semua rosak. Itulah hati manusia. Ya, bila hatinya baik, kenal akan Tuhannya, makrifah akan Tuhannya, gerun akan Tuhannya, ada mahabbah dengan Allah Ta'ala, maka hati itu akan memimpin semua anggota baik. Tangannya memandang, ya, melihat, mata melihat benda baik, telinganya mendengar benda yang memberi manfaat, gerak kaki langkahnya mencari dalam keridaan Allah dan seterusnya. Berlainan hati bila sudah rosak, dia jauh dari Allah Ta'ala, maka semua tindakannya menuju kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mendatangkan resiko besar kepada dia dengan Tuhannya. Ini di antara benda yang paling besar yang kita kena ingat. Sebab itu disyaratkan kepada kita rangkaian dengan Ta'ala perlu besar. Sebab itu disebut oleh ulama muktabar, talabus syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan guru yang mursyid, yang memimpin rohani kamu adalah menjadi kemestian. Walau kana min akabiril ulama, walaupun kamu terbesar daripada ulama. Alim 4 mazhab, 3 mazhab, jalan kerohanian dia kena cari betul-betul mursyid yang boleh memimpin dia sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itu perjalanan Rasulullah SAW. Hari ini bukan dia nak cari, dia hentam tarekat pada dia. Dia kata tarekat ni tak ada nas. Gitu. Tarekat ni tak betul. Bukan dia tak betul, kepala dia masuk air. Ya, kepala dia masuk air. Dia tak faham Quran, lepas tu nak cakap Quran. Dia tak faham jalan tarikat sufiah yang ada sanad sampai ke Rasulullah SAW. Dia tak faham, kemudian dia nak komen. Kalau tak faham, bertanyalah. Ya, Quran sebut, dia kata nak ikut Quran. Quran kata pas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Kamu kena hadapkan persoalan kepada orang yang ahli zik, mana orang yang pakar. Bukan sekadar apa 10-20 hadis. Ya, orang yang pakar. Manakala nak tanya persoalan fiqah, kena rujuk kepada fuqaha. Nak tanya masalah tafsir, kena rujuk pada mufassirin. Nak tanya masalah hadis, kena rujuk pada muhaddisin. Nak tanya masalah usul, kena rujuk pada usuliyin. Nak tahu masalah ilmu kalam, ilmu usul akidah, rujuk kepada mutakallimin, ulama ahli tauhid dan sebagainya. Nak tahu ilmu tasawuf, rujuk kepada muhaqqiqin. Baru dia tahu. Ini nak pergi jahit baju, pergi hantar baju kita pada pomen motor. Nanti pomen motor tengok kita atas bawah. Kemudian dia tunjuk spana dia nak. Nak jahit baju, pergi hantar tempat tukang jahit. Ya. Nak tanya masalah fiqah, tanya fuqaha. Dia pakar dalam bidang itu. Ya, begitulah seterusnya. Ini nak tanya masalah sufiah, kita tanya orang yang
ilmu fiqh tu, dia tak mengaji tasawuf, dia tak tahu. Nanti bahas mengabang-abang tuan. Ya, dia mengabang-abang nanti. Sebab kita dalam perbahasan satu, kita kena mengaji ilmu munazarah. Dalam ilmu munazarah, dia ada satu kaedah, dia panggil satu rukun, dia tahrirul murad. Ya. Di Melaka ada satu kes jadi baru ni. Mujur sahabat saya seorang mengaji dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahim, ada duduk pejabat agama tu. Udak-udak balik Mesir ni, kepala gondol, kopiah pun tak pakai. Tiba-tiba angkat kitab Durun Nafis. Dia kata kitab ni bercanggah dengan sunnah. Wah. Ya. Kawan saya seorang tu, saya Yaakob, dia kata kau kenal pengarang kitab. Dia tak kenal. Habis kau baca, kau pernah belajar? Tak. Kau tak belajar, kau nak bahas apa? Kau pergi cermin muka kau dulu. Dia. Kau cermin muka kau dulu. Dia. Ya. Apa yang kau bahas kata? Dia kata Umar Farqid. Lauha tarat li fi siwaki iradatun qadaitu bi riddati. Kalau sehingganya aku terlupa Allah Ta'ala satu saat, maka aku hukumkan diriku dengan ridah murtad. Ini kalam bercanggah dengan Quran. Kalau pakai kaedah ini, lupa tuan murtad, habis orang murtad, dia kata. Ustaz tu tanya, kau faham tak makna murtad ni? Ini bukan murtad i'tikad, ini murtad makam, faham? Kau kena ngaji mustalah. Fiqh ada mustalah fiqh dia. Hadis ada mustalah hadis dia. Quran, Sufi ada juga mustalah dia. Bahan maksud ridah ni bukan ridah i'tikad, tapi ridah makam. Dia daripada makam farqus sani, dia turun makam farqul awal. Itu maksud ridah. Oh macam tu. Macam tu lah dia. Tunggu batal program. Dia nak buat program, ustaz-ustaz kepala gondol, nak pergi bincang kitab Durun Nafis dekat Pulau Upi kat Melaka. Dah kepala gondol. Kopiah kalau letak atas kepala pun kau malu. Makhluk ada dalam hati kau lagi, kata. Kalau makhluk dalam hati kau segan dengan makhluk, kau nak menghadap Tuhan, tak payahlah. Malu dengan Allah Ta'ala lagi baik. Sebab tu Imam Al-Ghazali bila nak berguru dengan Kutubul Aqtab, si Abu Ali Al-Farmadi, kerja dia tukang Zaid tepi kasut, tepi jalan ni. Kan? Ya? Ini cerita ringkas, Imam Ghazali hafal 300,000 hadis. Dalam sanad Imam Sami ada 3 kitab besar dia, Wajiz, Wasit, Basit. Bukan calang-calang orang kan. Tapi lebay-lebay kotai ni macam dia perli Imam Ghazali. Imam kau berlawan, orang dah mati boleh lah. Orang hidup pun nak tahu. Orang dah balik hadrat Tuhan kau kutuk. Ya kan? Kalau kau zaman dia ada, mungkin kau tengok muka dia pun kau tak boleh cakap kan. Jadi berlaku satu kisah, Imam Ghazali ulama fiqh besar asal. Tapi dia mengharung dalam perjalanan sufi ialah petunjuk Allah daripada satu kes yang berlaku. Kes darah perempuan ni tuan-tuan. Imam Ghazali jadi imam, belakang dia beribu anak murid, adik dia Imam Ahmad duduk belakang. Bila semayang dia Imam Ahmad mufarakah. Jadi Imam Ghazali dia cerdik. Ya, dia tak marah depan, dia rojok kat ibu, ya ibunda, kenapa dia kata Ahmad tak ikut saya? Malulah saya. Ya. Jadi Imam Ahmad dipanggil oleh ibu dia. Ya Ahmad, kenapa kau tak ikut abang kau sembahyang? Dia kata, wahai ibunda, macam mana saya nak ikut abang sembahyang? Belakang abang penuh darah. Terperanjat Imam Ghazali. Sedangkan dia ulama fiqh, pakaian dia smart, bersih. Kan? Lalu dia teringat, oh, dia tak jawab. Dia kata, mana guru engkau? Dia kata, mana guru engkau? Imam Ahmad kata, kau tak mampu berguru dengan guru aku. Gitu. Ya. Sebab apa jadi begitu? Sebab Imam Ghazali sedang membahas darah perempuan. Ya, darah haid. Kemudian di sana ada satu hukum darah mutahayyirah. Perempuan kan bila datang haid straight, dia panggil mustahadah. Maka akan berlaku 2 hukum situ. Sama ada dia mumayyizah ataupun muqtadah. Kalau mumayyizah, dia datang darah sebulan straight. Darah dia boleh tamyiz, boleh beza. 10 hari hitam, 20 hari merah. Maka yang hitam ialah haid, yang merah ialah istihad. Bermakna kalau 20 hari, 30 hari, 10 hitam, 20 merah, berapa hari dia kena qada semayang? Ha, tuan-tuan, tunggu jawab. Jawab. Berapa hari kena qada? Perempuan tak ada haid, tanya orang ada haid. Darah haid tadi, darah hud. Berapa hari dia kena qada? 5 hari dia kena qada. Sebab sebanyak haid adalah 15 hari 15 malam. Ya, jadi maknanya yang sah tadi 10, jadi 5 tu dia tak semayang sebab dia masih ada darah. Dia ihtimalkan darah haid. Tapi dia lajak 16 17 dia pergi. Jadi kena qada. Okey, itu masalah senang. Dia mumayyizah, dia boleh tamyiz. Satu lagi dia datang straight. Masalahnya darah tak boleh tamyiz.
Merah semua tuan. Nak macam mana hukum? Dia kena tengok adat. Dia panggil muqtadah. Bulan lepas berapa? Bulan lepas 7 hari awal bulan. Bermakna hid dia ni pun tuai 8 bulan. 7 hari awal bulan, dia kena qada 8 hari. 15 tolak 7 tinggallah 8 hari. Persoalan dia sekarang, darah dia datang tak boleh beza. Dia pula lupa tarikh. Bulan lepas tak ingat. Imam Ghazali tengah ijtihad dalam masalah talazus dengan masalah ibadat. Tengah ijtihad benda ni, masuk waktu semayang. Angkat semayang, duk ijtihad benda. Adik dia suluh depan, apa kerja abang tu ni? Ya, adik dia mengenal Tuhan tadi dengan bikashfin, kasyaf. Itu Nabi kata, ittaqu firasatil mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut kamu akan tenungan orang mukmin yang kamil, dia memandang dengan nur Allah Taala. Ya, bila ditanya cerita mana guru engkau? Akhir ringkas cerita Imam Ghazali pun tunjuk kat dia. Guru dia Syekh Abu Ali Al-Farmadi kata sallallahu sirran. Ya. Dia datang nak berguru je. Kata Syekh Abu Ali, nak berguru dengan aku apa dah? Kau ni ulama besar dah. Ya, ulama besar dah. Kitab beratus kitab kau karang kan, alim besar. Cuma begini je lah. Kalau engkau nak usul ilallah, nak sampai kepada Allah, apa makna sampai ke Tuhan? Ini kan satu hal juga, dia kata sampai, jangan sampai. Dia masuk dalam maqamul ihsan, dalam hadis sahih tadi. Dia masuk maqamil muraqabah dan musyahadah, itu makna dia sampai, itu istilah sufi. Ya. Maka kalau nak sampai usul ilallah, satu syarat dia. Kau kena buang makhluk daripada hati kamu. Selagi hati kamu menghadap pada manusia, kamu takkan sampai ke Tuhan. Mati pun kamu, sampai kiamat takkan sampai. Sekarang buang makhluk daripada hati kamu. Besok pagi kau datang. Di tengah pekan-pekan, di tengah ramai orang, kau datang, ya, buka jubah kau, abah kau tu. Kan? Yang besar tu. Buka. Kau pakai, kalau kita pakai baju kemeja biasa je lah. Ya. Dengar pandang orang ramai, kau simba air kat kedai aku ni. Macam? Kalau Melaka panggil sebau muka kan. Ya. Ui, malulah. Itu nak iskat. Dia nak gugurkan pandangan makhluk. Sampai akhirnya Imam Ghazali buat, dia tak nampak orang apa lagi. Ya, dia tengok orang ni macam tengok tunggul, dia tak ada rasa apa lagi dah. Ya, barulah dalam kitab Hidayatul Azkiya dia kata, imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musila. Iman kamu takkan sempurna sehingga kau tengok orang ni macam kau tengok unta. Kau tengok unta. Kita pakai baju cantik tak rasa apa, kita pakai sifat terbalik pun tak apa, tak ada apa semua. Sebab dah tak ada dalam hati kita. Bila hati kamu dah bersih daripada memandang berhadap makhluk, di situ Tuhan akan tempatkan kasih sayang dia. Kama la yuhibbul amalul mushtarak, la yuhibbul kalbil mushtarik. Bagaimana Allah tak nak amal kamu disekutu, disyirikkan, begitu hati kamu jangan disyirikkan, menghadap kepada dia betul. Menghadap hati kamu betul dengan Ta'ala, sampai mana kamu beribadat, sampai mendapat kasih sayang Allah. Kita nak ibadat, sampai dapat kasih sayang Allah, bukan pandangan makhluk. Maka ini syarat dalam hadis sahih Nabi SAW. La yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabta kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi al-hadisah. Selepas dia mengerjakan amalan wajib dalam hadis yang panjang, Nabi kata la yazalu, zala yazalu, hilang. La yazalu man tak hilang, tetap. Sentiasa hamba-Ku mengabdikan daripada-Ku sehingga aku kasih akan dia. Sehingga aku kasih akan dia. Bila kasih, bila kau buang dalam hati kamu yang lain. Fa iza ahbabta, bila aku kasih akan dia, kata Allah Ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Akulah pendengarannya, dia mendengar dengan aku. Dia berjalan dengan aku. Dia bercakap dengan aku. Apa makna dia? Dalam istilah sufi dia panggil maqamul fana. Apa makna fana? Iaitu ru'yatullahi bila khalqin. Batin hati dia menghadap kepada Allah Ta'ala tanpa ada pandangan makhluk. Batin jasad sama makhluk. Rohani dia tetap dengan Ta'ala. Ini pakaian rohani Rasulullah SAW. Semua hadis sahih, tuan-tuan. Cuma orang yang tak faham je, dia kata tak ada nas. Sebab apa dia tak faham? Macam orang tak ada semangat jihad, dia tak ada semangat jihad, tuan-tuan. Kita baca ayat jihad, dia kalau baca ayat jihad, dia baca laju. Ada dan dia baca laju. Sebab dia tak ada sentuhan. Tapi cuba bagikan ayat jihad ni kepada orang yang berjuang. 2 bulan tak habis diurai. 2 bulan tak habis diurai. Sebab apa? Dia ada sentuhan dengan ayat jihad. Begitulah. Orang yang tidak ada sentuhan rohani dia dengan Allah Ta'ala, dia baca banyak ayat Quran, banyak hadis-hadis sahih yang berhubung benda tu. Tapi dia tak ada konteks. Dia tak ada konteks. Sebab apa? Dia tak menjalani benda. Sebab kena serah pada ahli dia. Ya.
Bila kamu kasih pada Ta'ala, sampai Tuhan kasih, Tuhan berikan hadiah pada dia, bahawa iaitulah dia beribadat dengan aku. Apa maksud dia? Dia bergerak tu dirasa dari Allah. Ya. Kita kata nak pegang Quran. Quran kata apa? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang jadikan kamu, wa ma masdariyah, wa ma ta'malun ay amalukum. Perbuatan kamu apa? Gerak, diam, cakap, dengar, semua tu ada af'alullah, perbuatan Tuhan. Adakah berjaya kamu pandang? Dah umur kamu 50 tahun, 100 tahun, jaya pandang. Atau kamu pandang aku. Aku ni lah penyakit, dia panggil kanser besar dalam rohani kita. Aku. Ananiyah dia panggil, keakuan. Ini kena buang. Ini kau buang, kata Imam Ghazali punya guru, si Abu Ali Al-Faramadi, kamu insya-Allah terbuka jalan Tuhan. Dia mana-mana ambil benda ni. Dalam hadis sahih Nabi kata, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula, tidak ada daya upaya. Ya, ai fi fa'lil tarkil ma'asi. Dalam meninggalkan maksiat kita tak ada daya, melainkan semua bantuan daripada Ta'ala. Ya, kemudian wala quwata, tak ada kekuatan untuk mengerjakan taat, melainkan semua bantuan dari Allah Ta'ala. Siapa masuk lain ini, ya, masuk lain ini, maka tawaran dia ada. Kanzun min kunuzil jannah. Gedung dari gedung syurga Tuhan ada. Maksud dia, futuhat ma'arif, ia akan dibukakan oleh Ta'ala dalam batin dia. Dia panggil dalam istilah sufi, dia panggil waridat. Warid akan sampai. Yang ni dia orang suluk pun kan. Bila bersuluk, waridat akan sampai. Ya, sama ada warid al-intibah, warid al-iqbal, waridul rusul. Semua ni pengalaman yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu kalau dalam suluk tarekat, contohnya tarekat Naqsyabandiyah. Tuan masuk suluk, dia ada lapas serah diri, Tuan, saya datang daripada lautan jahil. Tiba-tiba yang nak lapas dengan mursyid tadi, dia PhD bahagian syariah. Terbuka tak mulut dia nak maki? Terbuka tak? Dia kena down. Kita bawa suluk tuan-tuan. Pernah budak ni kita tengok dia tak ada jalan sikit. Kalau dia jalan tak sikit. Baru kita tengok dia datang, angin dia lain. Oh, datang macam orang hebat dia kan. Habis. Dia nak penting zikir tak boleh tak? Jangan. Sebab zikir kita bukan zikir hasanah. Zikir kita panggil zikir darajah. Zikir yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Zikir biasa, dia boleh naik sampai nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah. Dia tak naik sampai nafsul mutmainah ke atas lagi. Itu peringkat-peringkat yang dibuka. Sebab dalam suluk, bukan ilmu secara mudarasah. Ilmu yang kita ambil ni kan, ini mudarasah. Di ilmu mukasyafah, pembukaan dalaman. Tuan buka, pun hijab tuan buka. Artinya berlaku dan suluk yang dipimpin oleh arif billah. Ya. Ini semua maknanya yang dinaskan dalam Quran, dalam hadis Nabi semua ada. Ya, panduan-panduan yang dibuat oleh para ulama. Ya. Sebab tu jangan terperangkap, kadang-kadang kita ni kadang cepat sangat. Suluk-suluk apa ada nas ke? Tak baca sirah ke? Yang Rasulullah pergi balik ke Gurul Hira apa benda. Cukup 40 hari je, pum turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kalau wahyu turun pada istilah Nabi dia panggil wahyu, nubuwah. Kalau yang jatuh pada hati para arif bila orang berjalan ke Tuhan, itu dia panggil ilhamur rabbani. Ya, petunjuk-petunjuk Tuhan cempak dalam batin hati dia. Keimanan dia menguat. Tuhan tambah apa itu? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, itu nas Quran. Katalah tahbibkan iman dalam hati cempak dulu. Ya, itu maknanya dia. Jadi maknanya pembersihan rohani ini perkara yang amat besar dan yang perlu maknanya apa? Dijalani. Sebab kita disuruh oleh Quran, fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Dia peringkat nafsu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran. Pertama nafsu apa dia panggil? Ammarah. Nas di mana? Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammarah, didatangkan dengan lam muzahlaqah tu. Atau lam muzalika, diifadati ta'kid. Memberi kuat kata. La ammaratun bisu. Dia tiga penguat kata. Kalau mengaji dalam ilmu nahu, ilmu Arabiah, pertama inna taukid, lam muzahlika taukid, kemudian jumlatul ismiyah. Batu Al-Farid tuan guru almarhum tuan guru ni Abdul Aziz Nikmat,
Dia berkata, ada orang kata mengentam jalan tasawuf ni, dia kata raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Ya, orang-orang yang tak ada pro jalan tasawuf ni, dia pandang sengit mata dia kan, dia guna hadis ni, dia tembak ulama sufi. Itu satu khianat dia. Apa dia tembak? Dia kata ulama sufi pakai hadis ni lah, dia kata. Raja'tu min jihadil asghar ila jihadul akbar wa huwa jihadun nafs. Kami kembali daripada jihad kecil kepada jihad besar, ialah berperang dengan nafsu. Ini hadis maudhu'. Dia tembak situ lah. Ini hadis dhaif. Ini hadis adhaf. Macam-macam dia tembak. Tuan Guru ni Abdul Aziz jawab, itu hadis, ini ayat Quran. Mana besar mutabak? Ini ayat Quran. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kau faham tak usul Arabiah? 3 taukid ada di sini. Bila kalau Arab diguna 3 taukid, benda tu cukup besar. Kalau pakai akal kita, kalau nafsu tak boleh tombang, kita boleh bangun menegakkan perintah Tuhan. Sedangkan Quran jawab tadi kan, nak jadi pemimpin mesti nafsu dikekang. Itu nafsu dipanggil apa? Ammarah. Nasnya itu nas Quran. Ya. Kedua dipanggil nafsu lawamah. Nafsu dah mula mencela. Dia dah sedarkan, tuan pergi ayat, dah rasa takut, dia mula mencela. Yang lawamah. Yang mencela. Tapi dia tak beri tamkin, tak begitu kuat. Ya. Tak begitu kuat lagi. Biasanya kita, peringkat orang awam, bila dia naik peringkat ni kan, dia semangat. Ya. Semangat apa? Mencela kejahatan. Benteras kejahatan, benteras kezaliman. Semangat kan. Kalau ceramah tergangkat kaki dia. Takbir tergangkat kaki. Balik subuh pukul 6. Malu dengan Allah Ta'ala. Patut kau, kalau betul kau semangat, pukul 4 kau dah mengalihkan air mata menghadap Allah Ta'ala. Tuhan panggilkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Setengah pada malam bangun. Dan Nabi mengatakan bahawasanya wa izzuhu qiyamuhu bil lail. Izzah yang ada pada orang beriman, bangun malam. Perang Badar buka sirah. Besok nak berperang, malam Rasulullah tak tidur. Sepanjang hari sampai subuh Rasulullah bermunajat. Itu rohani Rasulullah. Kenapa kamu tak ikut? Semangat nak bentar ke kejahatan, bagus, itu alhamdulillah, memang disuruh. Tapi diri sendiri pun jalan tak betul. Itu dia panggil apa? Baul lawamah. Bila ada pentuan di Allah lagi, dia naik satu nafsu, dia panggil nafsu mulhamah. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu nas Quran dia. Ya, dia ada ilham rabbani, dah mula dapat ilham yang baik. Ilham yang baik dan baik. Ada banyak dihujani dengan ilham-ilham, minda-minda dia bersih, cantik. Sebab apa? Batin hati dia cantik, dah bersih lagi. Dia riadah mujahadah lagi, dia bersihkan lagi, akhirnya dia naik nafsu yang ada jaminan syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan panggil ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang mana jiwa yang tidak dipengaruhi oleh unsur duniawiyah. Ya, dia tak masuk fahaman benda, tak ada dalam kepala dia, tuan. Pangkat jawatan bukan matlamat. Ini cakap Islam, dapat pangkat dia menteri agama, dah lingkup. Dah cakap macam apa? Dah jadi barwa di AP, tuan. Ya, dah tak tahu benda dah. Salah betul. Sebab apa tu? Dah habis. Nafsu. Dia naik mutmainnah, Tuhan panggil, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbik, kembali pada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan reda dan padkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam abdun litaksis. Ini ulama kata abdul, hamba sini abdul litaksis. Hamba yang dipilih oleh Allah. Kita ni banyak kedudukan kita abdul liqahri. Hamba bentuk paksa. Dengar ceramah sikit kan takut, buat ibadat. Dalam tak dengar, slow balik belakang. Dia macam pahat dengan penukul. Sekali tolak, sekali jalan. Sekali tolak, jalan. Jiwa dia tak tetap. Yang ni tak, dia tetap. Duduk di mana keadaan pun, dia susah melepek pun, dia takkan berganjak daripada agama. Dia diuji dengan senang melaut pun, dia tak berganjak. Dia tetap menzahirkan ubudiah kehambaan dia dengan Tuhan. Ini mutmainnah, dia tetap. Ya, jiwa dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam syurgaku. Orang yang duduk akhir umur dia, dia menghembuskan napas akhir, taraf dia mutmainnah, jaminan syurga. Persoalan dia kita tak tahu di ujung. Ada yang di awal mutmainnah cantik, di ujung dia terbalik, turun balik amarah pun ada. Ada orang di awal amarah, komen teruk, orang kampung panggil dia dajal. Ujung umur dia pun dia naik mutmainnah pun ada juga.
Dalam hadis 4 gulungan yang sentiasa berputar. Ya. Orang yang awal dia baik sampai akhir baik. Satu lagi orang yang awal dia rosak sampai akhir rosak. Yang tadi baik Islam, mati pun Islam. Yang ni kafir, mati pun kafir. Yang kedua, mati dia mana hidup di awal dia rosak, maknanya kafir, ujung dia cantik masuk Islam balik. Yang akhir ni bahaya ni. Awal dia cantik Islam, akhir dia murtad. Na'udzubillah. Ini 4 gulungan ni sentiasa berpusing. Sebab itu dalam ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh bertambah, boleh berkurang. Sebab itu kita kena pantau dia. Ya, kena pantau dia, sentiasa kita kena kontrol hati kita, tuan. Sebab itu dalam tarikh Naqsyabandi Al-Khaldiyah, pimpinan agung dia, ialah Kutubul Kabir As-Sayyid Muhammad Bahauddin radhiyallahu an min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh kita buat maknanya ialah muraqabah, ataupun musyahadah dengan Tuhan, ataupun dipanggil wukuf zaman. Dia kena buat wukuf zaman. Tak 1 jam paling kurang kamu kena cek. Tengok jalan tak rohani kamu, jalan tak zikir kamu. Dia kena cek, kan. Ini semua masuk dalam makna apa? Hadis-hadis dan ayat Quran, supaya sentiasa kita memantau kedudukan kita. Supaya kita sentiasa ingat, masuk dalam hadis afdalul iman anta lamallah haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, kata Rasulullah SAW, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Di darat, di laut, di pejabat, di sekolah, di mana saja kamu berada, kamu tetap ma Allah. Ini semua proses-proses yang dijalani oleh arif billah yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Batu pengarang kita ikam tu kan, si Ibn Athaillah As-Sakandari kata sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia pada awal dia tidak berapa berminat. Dia tak mencela jalan tasawuf, dia diam, dia ngaji fiqh alim besar. Satu hari dia pergi kuliah yang disampaikan Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Sufi besar, arif billah. Dia pergi je kuliah Abu Abbas Al-Mursi, dia balik je termenung, kan. Masya-Allah, hebatnya ilmu. Sebab dia kena tengok. Ini kita tak pergi dengar. Kita dengar orang cakap. Ni apa ni gini-gini. Kita pun sambung. Kita jadi perawi adaf panggil. Yang tak tahu ujung pangkal. Ya. Zalim kalau orang menghukum dengan dia tidak mengambil tabayun. Ya, kita hukum, oh tak betul, ni tak betul. Kita sendiri tak pergi cek. Hakim tak boleh. Hakim tak boleh menjatuhkan hukum mahkamah qadi melainkan dia kena dengar dua belah pihak. Dengar ni betul-betul, dengar ni betul, baru dia boleh hukum. Ini kita dengar sebelah pihak, betul kita tembak. Padahal yang tadi tu dia mendatangkan apa? Masalah besar, fitnah. Sebab tu nak menghukum satu perkara dengan kaedah mantik dia apa? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak hukum satu benda betul ke tak betul ke, mesti kita cabar daripada tasawur. Kalau kita kata apa? Ada fakta. Tasawur nampak betul baru kita boleh hukum. Jangan kita tak cepat hukum, itu menjadi bahaya besar pada kita. Ya. Sebab perjalanan sufiah ni kalau kita tengok sekarang, ulama-ulama dulu tuan-tuan kajilah. Yang mana pejuang-pejuang Islam semua ulama sufi. Semua masalah sekarang ni masalah sedikit. Masalah sedikit bagi kita yang berjuang nak cantum dua jalan. Kita nak cantumkan dua jalan. Perjalanan ya zahir dan rohani Rasulullah nak cantum. Ada kita semangat berjuang, tapi jalan tarekat dia tak berhenti. Kadang-kadang ada bank ada. Ada pula yang semangat tarekat kuat, berjuang malas. Ni dulu tak betul kan ni. Ya, rajin berzikir, rajin buat ibadat, rajin bagus. Tapi belajar berjuang hantar jalan dulu. Ni tak kena kan. Ya, dua-dua kena berjalan sebab dua-dua ini ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quran pun suruh kita betulkan dua. Firman Allah Taala, "Wazaru zahiral ismi wa batinah." Wazaru bermakna watruku. Kamu kena tanggalkan, bersihkan, cucikan zahir dan batin. Dua-dua sekali. Ya, sebab kita ada unsur dua tu. Zahiriyah dan batiniyah. Unsur roh dan unsur jasad. Unsur jasad luar ni ilmu fiqh kita belajar kan, dia bersihkan. Adapun dalam itu ilmu dalaman. Ilmu tasawuf dipanggil, ilmu sir dipanggil. Kalau nak pakai lapar hadis, ilmu ihsan. Sebab itu ihsan yang ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Kita mohonlah kepada Taala, mudah-mudahan kita duduk betul-betul di atas jalan yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Itu saya kata tadi, hari ini bergebut kan. Ya, yang ni bergebut nama dia ahli sunnah, yang ni pun takut dia bersunnah-sunnah, dia tak jadi ahli sunnah, dia jadi ahli punah wal ghana. Ya, dia jadi ahli punah wal ghana. Dia mengaku sunnah, rupa dia ahli punah wal ghana. Jaga tu baik betul-betul. Ya, kita jaga betul-betul tilik baik-baik, ya.
Kan masalah tuan-tuan, kita ni kadang-kadang nak mengukur satu benda. Ya. Macam tuan guru saya akhir kali tuan guru Haji Najmuddin, 4 mazhab. Dia mengajar Mekah 27 tahun. Ya, ada satu orang dia jumpa Tok Guru, Tok Guru ada nas ke? Ada dalil ke? Tok Guru segegar dia balik. Hal anta min ahli dalil? Engkau ahli dalil ke? Kau tu ahli dalil ke? Kan aku baca Quran kau suruh terjemah pula. Suruh i'rab pun tak reti. Ya, kau nak dalil? Mari kita kena tengok. Kita ni bukan ahli dalil tuan. Ya, kalau ahli dalil tak apa, ahli istimbat hukum tak apa. Cukup perkakas 12 ilmu lengkap tuan. Ya, lain ini cukup kan tak boleh cakap dia tu bukan main macam orang hebat-hebat. Banyak hari ni. Ya, sebab dalam hadis Nabi kata, akhir zaman qalilul ulama wa kathirul khutaba. Qalilul ulama, sikit ulama. Yang betul-betul alim ni sikit dah. Wa kathirul khutaba, yang banyak bercakap banyak. Pompang. Sahabat-sahabat saya ada juga tuan yang kuat-kuat kan. Yang pegang jawatan tinggi-tinggi banyak. Dia ceramah kan pergi api. Kita tanyain Asbah wa Nazain kau habis ngaji. Dia kena habis. Waktu Wahab habis. Semangat. Tapi kita nak dua-dua sekali tuan. Kerja sebab tu seorang ulama tabi'in dia menyatakan, ya, itulah dua perkara. Utlubul ilma talaban la yadur bil ibadah. Wa tulubu hazil ibadah talaban la yadur bil ilm. Kamu tuntut akan ilmu sebagai tuntut yang tidak mencederakan gerak kerja Islam. Jangan dikepit kitab, tak buat kerja Islam, jangan. Sebaliknya kamu buat kerja Islam, jangan cedera ilmu. Ni ada juga, jangan main. Kitab pun tak habis ngaji. Di kurang-kurang 3 benda yang wajib bagi kita kan. Masalah akidah, masalah faraq, dan masalah sir, dalaman. Kita selesai itu dalam hadis sahih disebut oleh Nabi SAW. Ya. Jadi, itulah sikit pandangan. Kalau ada soal jawab, kita buka dalam 10 minit. InsyaAllah. Ada soal? Tak ada. Simat ada. Ya. Tulis apa? Kalau nak soalan, tulis. Boleh juga. Ada. Ya. Assalamualaikum. Mic. Saya rasa dia dua soalan. Ya. Pertama, apa hukum seorang perempuan membaca Al-Quran dalam hafazan, dalam bentuk hafazan? Yang kedua, apa hukum sekiranya seorang suami dia tak lafaz talak secara bersyarat, sekiranya kamu bermesej dengan lelaki ajnabi lain, dengan lelaki yang bukan mahram kamu ni, maka aku akan jatuhkan pada kamu ni talak 3. Dia mesej isteri dia, dia beritahu isteri dia dalam bentuk mesej. Jadi sehingga satu hari ni isteri dia ni termesej oleh lelaki lain dalam keadaan selepas dia mesej tu barulah dia maklum pada suami dia. Jadi soalan dia, adakah jatuh talak 3 tu kat isteri dia? Wallahu a'lam. Lagi?
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, jawapan orang yang menghafaz Quran, hafizah, dalam keadaan dia uzur, dia membaca Quran. Ya, ini ada khilaf di kalangan ulama. Ya, pendapat ini adalah mukhtalaf. Ada setengah mengatakan ya, jawaz boleh. Ada setengah mengatakan sebaliknya. Jadi bagi kita nak ikhtiyat. Bila ada benda khilaf ni, at-taqwa khairum minal fatwa. Bertakwa lebih baik daripada berfatwa. Oleh kerana kita jalan ikhtiyat, kita bacalah dengan hati, itu lagi baik. Ya. Kita mengulang kaji bacaan dalam hati. Itu lebih baik. Ya. Tapi kalau mengatakan baca tu, itu ada khilaf ulama. Ya, benda tu ada khilaf. Satu. Yang kedua, masalah talak tadi. Dia menjatuhkan talak bita'liq, dengan lafaz ta'liq. Kalau sekian-sekian, aku talakkan. Kalau sekian-sekian, ya, maka aku akan talakkan. Lafaz akan tu satu kena bahas. Engkau ni akan aku talakkan, dia tak itu lagi. Kecuali dia tahqiq terus. Kau buat sini, tertalaklah engkau. Lafaz akan dengan lafaz tertalak dia beza. Kalau tertalak, confirm. Satu. Kalau kau buat gini, aku akan talakkan. Bila akan, dia tidak ta'yin masa. Tu ulama kata, tak jatuh lagi. Akan. Kalau dia kata, kau mesej je, berdentum kau, 3. Kan? Itu tergolik anjing. Kan? Ya, tergolik habis. Persoalan dia pula, dia mesej tadi dalam keadaan terlupa. Rufi'al kalam anis salas. Diangkat hukum daripada 3 perkara. Al-khata' wan nisyan wa mastuqira'an. Ya, khata' tersilap, tak ada hukum. Wan nisyan dia terlupa, dan makna dia ustuqira, makna dipaksa. Ya, sekarang dia terlupa, rufi'al kalam. Hukum terangkat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada? Ya. Ha. Jadi orang yang bersembahyang tu bersembahyang dalam keadaan sama. Tapi mungkin sebab dia tak kasar ataupun dia ada kejahilan dia fikir dalam keadaan dia niat sembahyang kosong bersama dengan imam. Jadi bila imam nak naik 2 rakaat ketiga, adakah dia perlu fardu ataupun boleh ikut imam habiskan sampai rakaat yang ke? Ya. Berhubung dengan sembahyang kasar, kaedah kita, tidak boleh orang sembahyang kasar mengikut akan orang yang sembahyang tamam. Ya. Orang sembahyang kasar, kita sembahyang 2 rakaat. Kita nak ikut imam yang sembahyang tamam. Itu tak boleh. Apa makna tak boleh? Dalam kalam ulama fiqh tu, makna tak boleh bukan tak sah. Makna bila dia usalli fardhu zuhri raka'atain, maksud boleh imam makmuman, diimamkan orang tamam. Maksud tak boleh, mana niat kasar dia terbatal, dia kena buat tamam. Itu maksud dia. Ya, dalam kitab-kitab fiqh kata, tidak boleh orang yang sembahyang kasar mengikut orang sembahyang tamam, bukan tak boleh, dia mana tidak sah, tidak. Tak boleh semua mana niat kasar dia lagah. Habis. Dia kena ikut imam tamam. Sebab tu barang siapa nak buat kasar, dia sembahyang asing. Ya, sama-sama sembahyang kasar. Ada maksud dalam kitab mengatakan tidak boleh dengan makna niat dia terhapus. Ya, dia kena buat tamam terus. Okey, Allah. Ada lagi? Banyak. Assalamualaikum Ustaz, apakah beberapa petanda suatu gerak kerja Islam yang dibuat itu masih berada di jalan yang benar?
Satu pertubuhan, satu gerak kerja Islam, tanda dia kita rujuk pada dasar. Ya, selama satu gerakan harakah dasar dia tidak berubah, berquran dan hadis, ijma' dan qiyas, maka wajib kita mengikuti dia. Ya, adapun perangai pimpin tu tak boleh nak dijadikan sebagai satu sebab dia boleh berubah. Bila muktamar dia boleh ubah. Ya, tapi dasar kalau diubah aja habis. Sekarang ni kita rasa kita tak payah pakai dasar Islam dululah, kan? Nak ikut DAP, kan? Tu sesat barat ni. Jadi dia kena dasar, jangan berubah. Ya, ada pun pemimpin, maklumlah, pemimpin dia tidak maksum, dia tidak maksum. Kalau kita nak cek, sebab dalam kitab ilmu tasawuf kita adab paling besar, jangan cari kesalahan guru. Kalau nak cari memang jumpa, sebab guru bukan maksum. Pemimpin begitu juga, jangan cari, memang ada. Oleh kerana itu, cari kesalahan kamu lagi baik daripada kamu cari kesalahan orang dalam bentuk individu. Yang kita ceramah hantam itu dalam bentuk jamaah, dalam bentuk global, maknanya menyebabkan mudarat dia pada awam, itu lain. Ya, kita ceramah, kita titik orang tu kan sebut nama sekali sebab dia jahat. Ya, dia punya perangai tu Fir'aun bin Namrud. Perangai dia tu. Jadi kalau kita tak hentam ni, dia orang tak perasan, itu darar mudarat. Sebab kaedah kita dalam fiqh, ad-darar yuzal. Tiap-tiap benda mudarat wajib dihapuskan. Ada pun satu lagi, konteks individu tu lain. Perangai peribadi dia. Ada pun dasar dia tak tentang. Ada pun dasar kalau dia tentang habis. Sebab tu kita nak memastikan negara itu Islam atau tidak, tengok pada undang-undang tubuh parlimen dia. Ada pakai Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau dia okey, kalau tak ada bukan. Itu kan negara Islam. Itu negara menyelam ni. Ya, itulah makna dalam pertubuhan, mana-mana gerakan Islam tengok dasar. Selagi dasar tidak berubah, kita wajib istiqamah. Jangan keluar. Jangan ada parti-parti nyamuk. Itu tak jadi. Nanti banyak nyamuk, saya berpayah bawa penyakit denggi ni. Ya, cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, boleh Syekh tip menjaga hati? Oleh kerana menjaga hati perkara besar, tidak cukup walaupun sebulan diurai. Kan nak urai tak habis ni. Ya, hati ni benda yang besar. Jadi kesimpulan dia, kalau nak menjaga hati, pertama, pendedahan. Pendedahan dalam masalah ni. Cari ilmu yang durus membahas tajuk tu. Itu ilmu tasawuf. Nama dia tasawuf. Habis zaman Nabi ada tasawuf tak? Macam-macam gitu. Padahal zaman Nabi ada lori tak dia? Zaman Nabi ada ilmu faraid tak nama dia? Zaman Nabi ada ilmu nahwu tak? Ada ilmu saraf tak? Ada nama ke tak? Tak ada nama. Zaman Nabi umum dia, itlaq cara umum. Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din. Apabila Ta'ala nak kaji hamba tu baik, tafaqquh pada agama. Tafaqquh makna mendalami, umum. Semua ulama kan dia mentauzik. Dia tauzikkan ini ummi, ilmu usul fiqh, ini kaedah fiqh, ini mustalah fiqh, ini ilmu macam-macam dah. Benda tu semua ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Cuma ditauzik, dipecah-pecahkan untuk kita mudah. Ni bagian fakulti usuluddin, ni bagian fakulti syariah, kan? Itu tak mudah saja, tak ada apa pun, sama aja. Dia punya apa, dasar dia sama je, tidak berubah. Jadi tip dia untuk menjaga hati, ni luas benda ni. Memang sangat luas. Itu kita kena buang. Pertama, bersihkan sifat mazmumah. Yang kedua, masukkan akan sifat mahmudah. Kemudian kena ada pimpinan yang memimpin dia. Ya. Sebab tu jalan tarekat Sufia, sebenarnya nas dia yang terbesar sekali, solid nas dia paling besar sekali, ialah hadis sahih Isra wal Mi'raj. Rasulullah nak bertemu dengan Allah Ta'ala kan, Isra wal Mi'raj. Apa pertama Rasulullah buat? Belah. Kena operate. Kan? Cuci. Tasbiyah kena bersih. Bila nak cuci, kita kena kenal. Kita nak cuci baju, kita kena mark dulu kat mana kotor dia. Apa kotoran dia.
Ya, lama baju tu warna tanah dia pergi cuci. Rupanya kan tanah warna baju macam tanah. Ha? Orang tak cuci benda yang bersih. Orang tak ambil baju dalam robok pergi masuk mesin basuh. Ni orang kata kau dah hilang akal. Kita suci benda kotor. Jadi penyucian tasbihah itu merupakan perkara. Sebab tu at-taubah awwalul maqamat. Taubat ialah awal makam. La ibadat liman lam yatub. Tidak diiktiraf ibadat bila tak ada taubat. Taubat apa makna? Nak bersih. Bila nak bersih, kena bersihkan yang kotor. Apa dia kekotoran? Kena tahu pula kekotoran. Tu kata panjang cerita. Dia berangkai-angkai. Dia berangkai-angkai. Ya? Kita kena mak dulu kekotoran apa. Yang zahir macam mana. Yang batin macam mana. Macam mana dia masuk. Macam mana kita nak blok. Ya? Syaitan masuk. 7 punca. Kita buka lagi kata. 7 dia masuk. Yang paling kita bimbang, syaitan nafsu masuk dalam ibadat. Ya? Dalam ibadat dia masuk bimbang. Dalam maksiat dia tak bimbang. Minum arak semua orang tahu dah. Memang benda tu haram. Berjudi. Memang orang tahu benda tu haram. Tapi dia masuk dalam, riak, ujub semua, orang tak tahu. Orang tengok, oh bagus. Rupa dalam seleki habis, rosak. Orang tak tengok, mati tak diterima. Sebab dia, membersihkan dalaman adalah benda yang sangat penting. Man lam yataghalghal bihadhil ulum, mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa tidak memfokuskan benda membersihkan dalaman dia ni, matilah ia dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar, padahal dia tak perasan dan dia tak sedar. Satu contoh, hadis sahih. Nabi kata, ini akhafu ala ummati asyirkul asr wa khawariya. Aku cukup bimbang, akhwaf, isim tafdil tu. Aku cukup bimbang, kata Rasulullah SAW. Kena pada umatku, syirik yang kecil, wahwar riya. Nabi bimbang. Kalau kita tak bimbang, nak ikut Nabi mana? Ya, Nabi bimbang. Sebab syirik kecil, kita ada 3 syirik. Satu asyirkul jali, yang kedua asyirkul asghar, yang ketiga asyirkul khafi. Ya. Syirik jali menyembah berhala, patung, batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir, pahaman-pahaman ideologi kapitalisme, sosialisme, iblisme, syaitan semua, macam-macam semua dia kan. Ya, dijadikan akidah dia. Itu merosakkan akidah. Batal iman. Dia sembah yang lain dia tak ada. Yang kedua, asyirkul asghar. Sebab syirik ni sifat dia ialah ibtal, membatal. Kalau ada syirik besar, iman batal. Kalau syirik asghar, iman dia tak batal. Tapi sawabul a'mal batal. Pahala amal habis. Ya, dia beribadat, zahir menghadap kiblat, batin tempat lain kat orang. Ya. Satu hari ceritalah. Dia kata nak urai panjang tak habis tu lagi. Seorang baca Quran dalam kitab Kanzul Minan di situ. Riwayat, rumah dia kebetulan dekat penjuru jalan, rumah kampung kan, bilik dekat jalan tu. Dia pun baca Quran. Bila dia baca Quran, okeylah. Tiba-tiba dia dengar orang lalu batuk. Dia pun tukar giar. Tukar giar. Angkat suara, tukar lagu. Faham tu kan? Lepas tu, lepas baca, dia pun orang soleh jugalah. Dia nak tertidur je kan, atau hantar peringatan. Ya. Nampak orang catatkan amalan dia tadi. Keluar. Amalan dia cantik 10, 10, 1 huruf, 10, 10. Tiba satu tempat kosong. Dia tanya kenapa kosong? Masa orang lalu ni. Masa orang lalu, kiblat dia tak menghadap Allah, dia dah menghadap kat orang. Ya. Dia menghadap nak tunjuk. Ni banyak tuan-tuan ni. Oh, ni benda cukup banyak. Dia pandang diri dia habis tuan. Dia kena keluarkan pandangan diri kita. Itu dia punya punca sebenarnya. Bila kita pandang diri, tak pandang hadrat Tuhan, kita pandang diri kita je habis. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita handal, kita rasa kita habis. Sifat-sifat mazmumah semua dia datang berpunca daripada tunas ru'yatun nafs, pandang diri kita. Sebab tu dia kena kerat dengan la haula wala quwata illa kat. Itu punca tunas dia. Ya. Satu contoh lagi. Kita nak bersihkan tuan-tuan. Bawah daripada kufur, syirik, dosa dia apa? At-takabbur. Dosa yang disebut oleh Quran sehingga satu makhluk yang hebat ibadat jadi kafir. Siapa dia? Iblis. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Usjudu li Adam, sujud pada Adam, Allah Taala kata. Aba, ya enggan. Wastakbara, dan rasa besar diri. Dalam ayat lain Tuhan kata, dia menyebut pula keluar mulut dia,
Ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah. Wah, ditunjuk samsing dengan Tuhan. Aku lebih baik Allah daripada Adam. Adam daripada tanah, aku daripada api. Tuhan lah nak dia jauh. Mana ada nas kata Quran dengan api dengan tanah, api kalau ikut sifat tanah lagi baik. Di lambung dia turun ke bawah, api dia menjulang ke atas. Ya, man tawaddaa rafa'ahu Allah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Siapa takabur, Tuhan rendahkan martabat dia. Ya. Itu maknanya bahasanya nak persoalan dia. Okey, kita nak buang sifat takabur macam mana? Lawan takabur sifat tawaduk. Berkata Ibnu Ajibah radhiyallahu an, dia kata at-tawadhu al-haqiqi ma kana nasyi'an min syuhudil azamati. Tawaduk yang sebenar-benarnya, banyak orang bahas tawaduk macam-macam. Kalau kita kerja bergantung surat di bintang. Tawaduk sebenarnya ma kana nasyi'an, benda yang timbul daripada hati kamu bila an syuhudil azamah, bila hati kamu musyahadah kepada azamah kebesaran Tuhan. Lagi hati tak syuhud, itu dalam hadis sahih tadi kan, maka musyahadah. Dia syuhud kebesaran Tuhan, dia habis, hancur semua, hilang. Ya. Kita baca kitab dengan sekarang kita buat majlis. Takdirlah masa kita buat program ni, tuan guru saya datang. Apa jawapan dia? Wallahu alam. Saya pun tak baca lah. Sebab apa? Yang datang tu lebih bila pandang dia besar, habis yang lain. Itu maksud dia. Bila kita syuhud kebesaran Tuhan, habis. Tak ada benda lagi. Nak. Barulah sifat mazmumah itu akan hilang. Sebab apa? Dia musyahadah ke hadrat Allah Ta'ala, pandang kebesaran Tuhan, tenggelam. Gunung Ledang tinggi kan? Tapi kalau angkat letak dekat kaki Gunung Everest macam. Ada tak? Lenyap. Dia makan oleh ketinggian. Sebab tu dalam istilah Sufi, dia kata fana, lenyap. Mana kamu lenyapkan pandangan kuasa kamu dalam memandang kuasa Allah. Lenyapkan iradat kamu dalam memandang iradat Allah. Lenyapkan ilmu kamu dalam memandang ilmu Allah. Lenyapkan sifat kamu dalam memandang sifat Allah Ta'ala. Dan lenyapkan keberadaan kamu dengan memandang keberadaan Allah. Itu dipanggil fana, lenyap. Mana pandangan? Dalam, bukan luar. Luar nampak ni dan dalam. Rasa hati itu. Itulah pakaian-pakaian para anbiya, rasul, para sahabat, tabi'in, awliya, itu pakaian orang. Ya, hati dia mudawamah memandang kebesaran Tuhan. Baru dia akan stop. Bila dia tunduk, insya-Allah dia jadi baik. Hati akan jadi baik. Ya, tapi kalau dia tak pandang, tak hadrat Tuhan tak masuk, itu masalah dia. Itu kita nak tamkin hati kita ni supaya nak keluarkan pandangan diri. Dalam kitab tasawuf disebut iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Wah, ni kalam bahaya bunyi. Ni banyak orang guna kedai kopi, kan? Dia pakai kalam tasawuf tapi dia pun tak faham. Dia segegar orang kat kedai kopi. Kau ibadat, kau dah keluar daripada diri engkau tu. Keluar diri mana? Kau tak sampai. Dia pun tak faham. Yang kata kau keluar daripada diri engkau tu lah makna haukalah tadi. La haula wala quwata illa billah. Itu maksud mengeluar diri. Maksud kita mengeluarkan pandangan dia daripada kita. Dengan kita alihkan pandangan kita ke hadrat Allah Ta'ala. Bila kita dah pandang tepat ke dia, lazat memandang, nikmat memandang Ta'ala, Masya Allah. Syuhud dengan Tuhan, ketika itu dia takkan beradab pada makhluk. Ya. Ketika itu baru sah, dia pakai sifat zuhud, sifat warak, baru sah. Selagi tak musyahadah ke Tuhan, hati dia masih menghadap makhluk, dia sebut dia zuhud, tapi hati dia bergayut dengan dunia lagi. Dan sebab dia belum dapat kelazatan dengan Tuhan. Jadi kelazatan dengan Tuhan tu punca pertama kena ambil. Sebab tu Nabi Daud, Allah Ta'ala datang wahyu ke dia. Waqad alaihi salam ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hati dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Dua perkara. Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu seronok dan gembira. Sebab sifat seronok kita tak boleh buang. Itu sifat naluri manusia. Sekarang nak seronok dengan apa? Seronok billah, dengan Allah. Ia seronok dengan makan, dengan minum, kenderaan, itu semua orang kafir pun ada. Kita nak yang dia tak ada. Seronok billah, dengan Allah Ta'ala. Lazat, ya, dengan Allah Ta'ala. Dia akan membakar segala sifat mazmumah, akan membersihkan hati kita. Kita tengok Zulaiha dengan Nabi Yusuf. Bila diperli oleh wizarat punya zaujah kan. Apalah Yusuf ni pun kau gila. Tak apa. Zulaiha bawa satu majlis. Ya, panggil semua isteri-isteri pemimpin semua. Dia letakkan seorang sebilah pisau, pegang. Dia suruh kupas buah apa? Buah limau, setengah riwayat. Dia lalukan Nabi Yusuf. Habis, cair.
Tangan boleh kerat tak nampak. Ini orang ke malaikat dia kata. Hadza illa malakun karim. Ini malaikat apa? Kecantikan Nabi Yusuf dia tengok tertoreh tangan dia tuan-tuan. Ini macam mana itu Nabi Yusuf makhluk bukan Tuhan. Macam mana kamu nak sifatkan tajalli yang berlaku pada Allah Taala sendiri? Ya. Falamma tajalla li Musa kan di jabal. Ketika tu waharra Musa sa'iqah. Ketika Nabi Musa tengok Tuhan, Tuhan kata unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau tengok pada jabal tu Sina. Kalau jabal tu Sina tu boleh tetap, kau akan tengok aku. Ya falamma tajalla wa harra Musa sa'iqah. Dia Tuhan tajalli je pada jabal tu Sina, hancur ke jabal. Nabi Musa pun tersembam dan. Ya. Itu kata azamah kedahsyatan bila dapat kelazatan syuhud hati dengan Allah Taala. Dia akan membakar segala sifat mazmumah. Atau sebab kita gasak dengan zikrullah. Tembak Allah, Allah, Allah sampai apa? Bercahaya hati dia tadi. Nur dia akan terbuka sikit-sikit. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Alaika bi taqwallah fa innahu jima'u kulli khair wa alaika bi tilawati kitabillah wa zik fa innahu nurun lak. Lazim kamu bersifat dengan takwa sebab takwa ni menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Tak ada takwa habis. Ya, yang keduanya lazim kamu membaca Quran dan zikrullah sebab zikir itu nurun lak. Nur bagi kamu, cahaya. Lagi banyak zikir lagi terang hati. Lagi terang lagi mudah kita memandang kebesaran Tuhan dan sebagainya. Itu sikit lebih kurang lah ya. Itu tip dia banyaknya kena banyak zikir. Kalau nak lagi kena ambil zikir. Itu lagi cepat tuan-tuan ya. Dia panggil zikir yang bersanad. Kalau hadis nak bersanad, zikir kita ada sanad. Sanad yang muktabar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai makna kelebihan-kelebihan ya, yang tertentu sebagaimana yang telah dirasai oleh orang-orang yang telah merasa dia ya, mengenal dengan azwaq, rasa hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal kita tuan-tuan ada dua cara ya. Peringkat tauhid am dan tauhid khas. Tauhid am kita mengenal Tuhan bidalil wal burhan, dengan dalil nas Quran, hadis Nabi, hujah Quran hadis dan hujah akliyah. Itu dalam kitab Usuluddin kita belajar kan. Sifat 20 tu kan. Ni ada pula one time sifat 20 pun ada. Macam-macam tuan-tuan. Pelik betul lah tuan-tuan hari ni. Kena ubah pula mengaji sifat 30 pula. Ya. Dia kata wujud tak ada dalam Quran. Kata kepada Al-Baghal bin Himar betul. Si Zakaria Al-Ansari menyatakan barang siapa menolak mantuk atau mafhum Quran faqad kafar, kufur orang tu. Kita pergi satu rumah kawan kita, nama dia Dola. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Dola ada rumah. Dola tengah mandi. Dia ada tak Pak Cik? Dia tengah mandi. Kita tanya, dia ada tak Pak Cik? Baral kau dia kata. Dia kata, ada tidak? Pak Cik tu jawab di tengah maksud dia ada tak? Yang si tak, kepala tak sihat ni dia nak jawab ada dengan tak ada. Dola ada tak? Ada. Baru dia senyap. Kalau dia kata Dola tengah mandi, dia tanya lagi, ada tidak Pak Cik? Tengah mandi. Faham tu? Dalam Quran kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada tak? Ada tak? Dia nak lapas tu waw, jim, waw, dal. Dalam Quran dia boleh berkata, boleh bahas sifat wujud. Punyalah Baghal gila. Ya, dia buat Baghal bin Himar. Banyak bersepah hari ni. Apa tu dakwalah kita lah ahli sunnah wal jamaah. Wah, kemain lagi tuan. Ya. Ulama dah tatbik tuan-tuan, dia dah ijtihad. Ulama-ulama usuluddin atau ulama ilmu kalam atau ulama fiqhul akbar nama dia. Ya. Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cukup dengan kita mengenal 20 sifat, kenal Tuhan. Atau 13 sifat, kenal Tuhan. Cukup. Dengan kita beretikad secara ijmal, semua sifat kamalat kepunyaan Allah. La nuhsi sana'an 'alaika kama asna 'ala nafsi. Kami tak boleh nak hasar sifat kau yang terlampau banyak. Segala sifat kesempurnaan Tuhan, kita etikad secara ijmal. Kemudian daripada yang tak terhingga banyak ni dikeluarkan 20 atau 13. 20 pendapat dia apa? 20 pendapat dia apa? Ke tuan-tuan tak ngaji sifat 20 ke? Takut bid'ah. Abu Mansur Maturidi. 13 pendapat dia apa? Abu Hasan Asy'ari.
Baik. Sekarang kita nak kenal seorang sahabat kita, Ahmad. Ya. Kita nak kenal Ahmad ni berapa sifat? Ya. Kadang cukup dengan 3 sifat dia. Terdengar suara dia, ni Ahmad. Jalan dia, ni Ahmad. Kan? Tak adalah kita nak kenal Ahmad. Ahmad, kau betul Ahmad? Duduk, aku nak tukur. Tinggi kau berapa? Rambut kau berapa? Nanti kau nak tengok mata. Kau dah gila, dia kata. Muhammad bersifat banyak dah. Ahmad bersifat banyak. Rambut dia keriting lah, begitulah. Mata dia, bulu mata dia, telinga dia, hidung dia, mulut dia, warna kulit dia. Oh, daripada bawah apa kata, beratus sifat dia kan. Beratus sifat dia tu. Tapi memada untuk kenal dia beberapa sifat. Itulah maksud dia. Memada kita nak kenal Tuhan dengan ulama negaris. Dia dah ijtihad tu tuan-tuan tu. 13 atau 20 cukup menguasai sifat lain masuk. Ya, menguasai. Dia kata wujud aja termasuk dah. Baik, kalau kita tak nak pakai sifat 20, kita jangan kata wujud, jangan kata kidam, jangan kata baqa, jangan kata. Nak kata apa? Kata apa engkau? Bahas sifat nak kenal Tuhan, tapi wujud jangan cakap. Nak kata apa? Benda yang kita nak bahas, benci benda maujud dulu, barulah kita boleh bahas. Benda tak ada, kita tak kata maujud, nak bahas apa? Kata orang gila ni kan. Sebab tu ulama takdimkan sifat Tuhan, dibahas wujud dulu. Dia ada wajhut tanasub. Wajhut tanasub, wajah kemunasabahan. Yang ulama letak wujud dulu. Kalau kita nak bahas kudrat dulu, boleh, tak ada masalah. Sebab semua sifat Tuhan qadimah, sedia kala. Boleh. Kita nak bahas kaum nuhu qadirat, muridat, boleh, tak ada masalah. Tapi wajhut tanasub, wajah munasabah, kenapa dia tak wujud? Benda yang kita nak bahas mesti ada. Ada dulu, benda tak ada nak bahas, ada gila orang. Itu je lah ya. Itu mengenal ni peringkat basic. Mengenal Tuhan membezakan kita dengan orang kufur. Kita beriktikad dengan keberadaan Allah dan bersifat dengan kesempurnaan. Itu secara ijmal. Orang kafir tak ada benda tu. Okey, itu saja. Dengan dalil Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun mengenal yang kita katakan ni tadi dalam ilmu tasawuf, mengenal dengan zauq wal wijdan, syuhud wal ayyan. Mengenal bukan sekadar dengan dalil, dia naik atas lagi dengan rasa hati. Tiap-tiap merasa dia mesti kenal. Tapi tiap-tiap kenal dia tak mesti rasa. Kenal buah durian musangking, dah makan dah rasa dah. Sedap. Habis awak kenal tak? Aku kata dah makan, kau tanya kenal lagi. Aku cakau mulut kau dengan buah. Bila dah rasa makna apa? Dia dah tahulah. Tapi kalau dia tahu saja tak mesti rasa. Awak kenal musangking? Nah, dah tengok. Habis dah rasa? Belum. Berapa? Sebab musangking nama dia buah angkat letak. Tahu angkat letak? Nak beli, tanya harga letak balik. Kan? Kilo 80, maut. Kan? Buah tu nama dia buah angkat letak. Bila angkat nak beli, tanya harga letak balik. Itu makna mengenal dengan rasa hati. Contoh kita buat misal aja lah ya. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami' mendengar, basir dia melihat. Kita i'tikad pegang Allah Ta'ala yattasib bil basar. Ya, sebab datang dengan isim fa'il, sami'. Apa makna sami'? Zatun muttasif bis sam'i. Zat yang bersifat dengan sama' dipanggil sami'. Sami' itu isim. Ya. Adapun sama' itu adalah sifat. Bila ada sifat ada musamma, zat dia ialah Allah Ta'ala panggil musamma. Jadi kita i'tikad Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Cakap tu je. Dengan dalil konkret semua siap. Tapi dalam masa yang sama, kita tak rasa Tuhan lihat. Tak rasa. Lepas tu berani buat maksiat. La yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina orang berzina ketika dia beriman. Sungguh makna dia merasakan dia sedang dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Dia takkan buat. Kecuali dah hilang perasaan tu baru dia buat. Ada beza tak? Mengenal dengan i'tikad, mengenal dengan rasa hati. Jauh beza kan. Dia nak rasa. Ya tu Nabi kata afdalul iman anta'lamallah. Iman paling afdal kamu sedar rasa keberadaan Allah di mana saja kamu berada. Ya, Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia ni sekut setengah riwayat la yarfa'u ra'sa salasati mi'ata sana haya'an min. Nabi Adam tak angkat kepala 300 tahun, setengah riwayat 100 tahun sebab malu dengan Allah, tersilap, jalan tunduk kan. Bukan buat-buat, ni bukan benda buat-buat, zauqiyah, rasa hati dia. Ya. Az-zauq ya, man zak wa man lam yazuk dalam diri. Siapa rasa dia rasalah, siapa tak rasa dia tak boleh tahu kan. Sebab tu rasa. Ya, rasa dengan Tuhan tu nak ada kan. Persoalan dia macam mana tak dapat rasa dengan Tuhan.
Nak dapat rasa dengan Tuhan, kena buang rasa dengan makhluk. Buang. Ya, itu Imam Ghazali kena. Guru dia ragging dia, buang rasa makhluk. Simbai depan orang. Wah, buang. Sampai tak ada rasa apa dah. Baru ketika tu, batin hati dia bersih, baru dititipkan Tuhan akan cempakkan berbagai-bagai futuhat daripada Allah Ta'ala. Ya, jawab dia kena buang rasa dengan makhluk. Baru dapat rasa dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam Hikam Ibn Atta menyatakan, Rubbama warda alika al-anwar, tawiyatil qalbi masyuan biswaril asar, fartahalat min haisun nazarat, farrik galbak minal aghyar yang melaku bil ma'ari wal asrar. Ada kala Tuhan nak cempakkan dalam batin hati orang tu berbagai-bagai futuhan. Tapi tengok dalam hati dia masih kotor lagi. Hubbud dunia ada, hubbul mal ada, macam-macam hub ada kasih. Fartahalat min haisun nazarat, Tuhan tarik balik. Maka nak dapat apa? Farrik galbak, cucikan hati kamu, bersihkan. Baulah yamla' bil ma'arif, dan penuhkan dengan makrifat dan asrar daripada Tuhan. Kena cucikan. Cawan ni tuan-tuan, kita akan tuang air sebab apa? Dia bersih. Kalau kita ambil cawan nak tuang, tengok ada lipas mampus. Ya, kita tengok ada tahi cecak, kita tuang tak air. Kalau tuang orang tu tak apa sihat. Ya, bekas pinggan kita bubur nasi sebab dia dah bersih. Mangkuk kita bubur kuah, bubur lauk, bubur sebab dia sudah bersih. Kalau dia kotor, kita takkan bubur. Begitulah hati. Nak dicurahkan madat bantuan dari Allah, mesti kita bersih. Kita bersihkan aja, Tuhan akan tuangkan. Ya, itu maksudnya. Sebab tu tasbih pembersihan itu menjadi perkara yang amat penting. Ya. Sekarang tu dah ya. Panjang lagi kan. Mau mengantuk lagi. Habis tu. Ini satu lagi lah. Lala ta'biyabillah ni. Assalamualaikum Ustaz, apa yang perlu kita buat apabila jamaah organisasi kita difitnah berpunca daripada apa tu? Salah faham, satu salah faham. Di dalam jamaah dia kena ada pun tuan. Ya, wahdatul fiqh, wahdatul amal. Sebab benda ni selalu kita forum kan. Ya. Rasulullah buat wahdatul fiqh, penyatuan fikrah. Kemudian penyatuan tindakan. Itu kena ada. Bau musuh tak boleh masuk fitnah. Ya. Bila dia tak ada benda ni, kena buat. Di antara dia apa? Benda kena selaras. Ya, pemikiran tu kena satu. Sebab tu ada pembentukan, ada usrahnya. Sinilah bentuk-bentuk nak membina. Ya, kita akan bina sama seragam. Tapi bila kita usrah pun dah tak ada, jumpaan datangnya ada dan boleh terplik. Musuh masuk dia kan dia kocak. Kita pun terbelah. Dah terbelah habis pum. Jadilah pan pin pun. Kan? Pan pin pun habis. Dia pati udak-udak. Ya. Sebab apa? Tak ada. Kemudian ego pun ada banyak salah. Masing-masing ego ni semua penyakit. Dia tak mandi tasawuf banyak benda ni kan. Ya, saya pernah buat daurah sekali dengan Ustaz Hasan Sukri, almarhum ni lah. Dia kata banyak kes ni kes dalaman tak kuat. Semangat kuat tapi dalaman tak kuat. Bila dalaman tak kuat, dalaman kotor, masing-masing bergebut. Nak jawatan ni. Macam-macam nak bergebut. Akhir jatuh. Dah jadi macam sekular kan. Dasar dia tak berubah tu. Perangai macam golongan sekular kan. Ini masalah. Sebab kita sebenarnya dalam medan perjuangan ni satu hadiah. Hadiyatun minallah. Tuhan hadiahkan kita supaya duduk dalam perjuangan tu. Ya, antara angkat martabat dia. Akan berikan ganjaran yang besar. Keridaan Tuhan ada di situ. Itu kena pandang macam tu. Dia masuk jemaah nak gebuk pangkat, kau siapa panggil? Perjuangan Islam rantaian, bukan kau yang memulakan dan bukan kau yang mengakhiri. Kau mati, orang lain sambung. Ya, bukan kita yang menaja. Penaja di Rasulullah SAW. Rantaian dia akan sambung. Kau pergi, orang lain sambung. Jangan ada dalam mental kepala kita, aku tak ada besok jamaah jam. Itu orang sakit mental panggil. Ya, seolah-olah dia tak ada, orang lain ambil. Dah. Kau bilang untuk banyak lagi Tuhan ganti orang lain. Ya, kena pegang macam tu. Bawa dari sifat tawaduk. Insya-Allah aku kau tak ada besok habis. Rupanya kau punya tu kau yang habis, terjun, panpin pun. Ya, lokus habis tuan-tuan. Itu kena faham. Jadi, penting pada kita apa? Jemaah penting benda tu. Usrah kena ada untuk menyatukan pemikiran kita. Kemudian kena apa? Rojokkan murajaah kita sama. Kemudian walak kena ada. Ya. Walak di penolong bawah kena beri kepada kepimpinan. Dan kepimpinan pun kena sedar diri. Dia kena menunjukkan sifat yang orang boleh beri walak. Jangan dia kata beri walak-walak, dia perangai tak sesuai orang nak beri walak pun masalah juga. Ya. Sebab tu kena sama-sama. Sebab tu
Penting kepada ini kita memiliki kepahaman yang selaras, sama-sama faham sebab memikul benda amanah yang besar. InsyaAllah, diwala saya kalau niat betul, insyaAllah akan dipandu. Sebab perjuangan Islam jaga, dia takkan boleh dipadamkan. Takkan boleh padam. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Perjuangan Islam dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Rawahul Muslim, hadis sahih Muslim. Tak ada siapa boleh padam. Dia temerang ni tak boleh padam. Allah Ta'ala akan piara. Persoalan dia, kita boleh istiqamah atau kita terpelanting. Tu je. Kan? Dulu kan main lagi, ceramah macam nak putus tali mic tuan. Yang ni dia pula putus. Kan? Sebab apa? Inilah, benda dalaman tak ada. As-sidq, jiwa dia dengan Tuhan tak ada. Ya, akhir cari pengaruh macam-macam. Syaitan masuk. Ini jadi rosak. Sebab itu paling penting sekali ialah al-ikhlas dalam amalan. Bersih kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah, bila kita ikhlas, syaitan pun takut. Ya, syaitan kata, la'awiyanakum illa ibadikal minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan segala anak Adam, kecuali orang yang ikhlas. Syaitan dah selena tu. Syaitan dah angkat tangan dulu. Dia tak boleh. Orang ikhlas tak boleh masuk. Persoalan dia apa ikhlas? Ikhlas banyak bagi. Ikhlas peringkat awam, begini peringkat. Kalau peringkat tinggi ikhlas, tidak ada dalam hati dia melainkan Allah Ta'ala. Sentiasa cari matlamat, dia ialah Allah. Dan cogan kata kita, Allahu ghayatuna. Allah Ta'ala matlamat kita. Siapa yang jadi matlamat dia lain Allah Ta'ala, sesat dia berjalan Tuhan. Dalil Quran kata, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah kemuncak segalanya. Segala itulah yang dapat ya daripada hamba yang jahil, yang tak ada ilmu apa. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita semua. Dan bangun malam-malam minta 3 perkara ya. Al-hidayah, wal-inayah, wal-ri'ayah. 3 benda. Bil hidayah mahfuzun 'anil kufri wasyirk. Dengan ada hidayat, manusia terpelihara berkufur dan syirik. Yang kedua minta inayah. Wabil inayah mahfuzun 'anil kabair was-sawair. Dengan ada inayah, bantuan Tuhan, kita terlepas daripada dosa besar dan kecil. Yang ketiga minta riayah, pemeliharaan Allah Ta'ala. Birriayah mahfuzun 'anil ghafarat wal khatarat. Dia terpelihara lagi tinggi. Dia tak ada kerja apa, sibuk-sibuk kerja-kerja lara tak ada. Khatarat, kerja-kerja lara-lara tak ada. Maknanya apa? Gerak dia cantik aja. Dia memandang, malaikat kanan tulis. Dia mendengar, malaikat kanan tulis. Dia bergerak, malaikat kanan tulis. Segala gerak-geri dia, malaikat kanan tulis. Kiri tak ada. Itu mana kita minta riayah daripada Ta'ala. Tapi kadang-kadang jatuh juga. Bukan kita Nabi kan. Kadang-kadang. Tapi betul lah kaedah dia. Ya, sentiasa minta 3 perkara. Ya, hidayah, wal inayah, wal riayah. Aku lukali haza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar atas tausiah dan nasihat kepada kita semua. Jadi moga-moga pertemuan kita hari ini diberkati oleh Allah SWT dan diberi taufik dan hidayah dan seterusnya istiqamah dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pertamanya saya mewakili sahabat-sahabat, kami ingin memohon maaf atas hadir lambat sebentar tadi, dan juga kami mohon maaf kerana mengambil masa Tuan Guru, dan seterusnya kami terima kasih kepada Tuan Guru, kepada Akhil Nazri dan juga pihak Zawiyah kerana sudi menerima kunjungan ziarah kami. InsyaAllah moga-moga Allah memberkati semuanya. Jadi kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, minum air. Siap.